من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, Fadilatul Syekh Abdul Rahman, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, termasuklah pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan, umur dan segala-galanya untuk sama-sama saya dengan tuan-tuan melalui Ramadan. Moga-moga dengan perjalanan hidup kita pada bulan Ramadan ini menjadi bekalan yang terbaik dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini sebenarnya tuan-tuan akan disajikan dengan seorang ulama besar yang daripada Yaman, yang tuan-tuan dah sedia maklum ya, Habib Abdullah. Tapi oleh kerana beliau tak dapat hadir, dan tuan-tuan sekalian, saya bukan ganti dia, ganti tazkirah. Tak layak untuk saya ganti dia, tapi sekadar ganti tazkirah. Dan pada malam ni tuan-tuan sekalian, saya nak mungkin ada dalam lebih ke paling lama pun setengah jam. Paling lama lah tu tuan-tuan ya. Yang paling kira-kira ni 15 minit insya-Allah. Okey boleh ya? Ke nak panjang juga? Baik, tuan-tuan, malam ni saya nak ingatkan pada saya atas nama tazkirah, suatu peringatan kepada diri saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga peringatan ini akan menjadi sedikit panduan dan bekalan dalam perjalanan kita untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Baik, saya nak sebut benda-benda yang telah saya sebut di sini dalam pengajian-pengajian yang telah saya nyatakan pada tuan-tuan. Yang pertama sekali, kenapa perlu kepada tazkirah? Sebab saya dengan tuan-tuan banyak lupa daripada banyak ingat. Kalau saya nak tanya lagi sekali pun jawapan dia sama. Tak tahulah kalau malam ni, malam Ramadan ni, tuan-tuan jawapan dia berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan ni banyak lupa ke banyak ingat? Banyak lupa ya? Banyak lupa tu tanda dia apa? Mati. Alhamdulillah betul jawapan dia. Tapi jawapan tu agak ringkas sikit. Banyak lupa ni biasanya umur dah lanjut lah. Kalau dah umur dah lanjut, biasanya tanda dia dah dekat nak mati. Maka kalau saya tanya tuan-tuan dan saya ni terlalu dekat sangat nak mati. Baik, adakah tuan-tuan sudah rasa cukup dengan apa yang ada untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti? Sebab itulah tuan-tuan, malam ni saya nak bawa tajuk syarat-syarat untuk mendapat rahmat Allah. Apa makna rahmat? Rahmat paling kurang maknanya kasih sayang Allah. Harap-harap saya dengan tuan-tuan dalam pandangan kasih sayang Allah. Dengan makna yang keduanya kasihan belas Allah. Harap-harap saya dengan tuan-tuan dengan 8 rakaat yang kita sembahyang, dengan 30 juzuk yang kita baca, dengan 30 hari kita puasa, Allah kasihan kepada saya dengan tuan-tuan. Okey tuan-tuan ya. Sebab Nabi dalam satu sabda, Nabi mengatakan, saya ringkaskan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qaribu wa shaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahlu minkum bi amali. Nabi mengatakan, qaribu, bersederhanalah kamu wahai umatku. Wa shaddidu, istiqamahlah wahai umatku. Tuan-tuan sekalian, harap saya dan tuan-tuan pada bulan Ramadan ini 30 hari je Allah minta. Daripada 365 hari, 30 hari Allah minta untuk berada di rumah Allah. Nabi kata istiqamahlah tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan, hari yang keberapa tuan-tuan rasa nak tinggalkan rumah Allah? Wa'lamu, ketahuilah wahai umatku. Wa'lamu, kamu kena tahu dalam banyak-banyak perkara yang kamu tahu. Antara benda ni kamu nak kena tahu, annahu, bahawa sesungguhnya lan, buat selama-lamanya, yang jua ahadun minkum bi amali, akan masuk syurga seseorang itu dengan amalan dia. Buat selama-lamanya tidak akan masuk syurga seseorang itu dengan amalan dia. Maka kira wala anta ya Rasulullah, maka sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah kamu sama wahai Rasulullah, tidak akan masuk syurga dengan amalan kamu? Nabi kata wala ana. Nabi tuan-tuan sekalian mengatakan, saya juga tidak akan masuk syurga dengan amalan saya, illa, kecuali ayyatarammadan yallahu bi rahmatihi minhu au wa fadli, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Muslim. Nabi kata, kecuali saya dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya, diliputi oleh Allah dengan rahmatnya.
dan saya dapat kurniaan Allah. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan, kalau Nabi ni, siapa Nabi? Kekasih Allah. Siapa Nabi? Ketua Nabi dan ketua Rasul. Siapa Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni makhluk paling mulia di sisi Allah. Siapa Nabi? Manusia paling banyak beribadah pada Allah. Siapa Nabi kita tuan-tuan? Manusia paling gerun dan takut kepada Allah. Kalau insan inilah pun membuat satu kenyataan yang benar bahawa dia pun tidak akan masuk syurga kecuali dengan rahmat Allah, tuan-tuan rasa tuan-tuan ni bagaimana? Tuan-tuan rasa apa? Ataupun tuan-tuan tak pernah rasa apa-apa dalam kehidupan tuan-tuan? Tapi saya yakin tuan-tuan ada rasa, sebab masing-masing ada perasaan. Tuan-tuan rasa apa? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat dengan 8 rakaat tuan-tuan boleh bayar syurga Allah? Ya. Tuan-tuan rasa macam mana kan? Tuan-tuan ingat 30 hari tuan-tuan puasa, 365 hari tuan-tuan tak puasa, tuan-tuan ingat boleh bayar dengan 30 hari syurga Allah? Tuan-tuan ingat dengan 30 juzuk tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan ingat boleh bayar syurga Allah? Betapa rendahnya tuan-tuan meletak nilai pada syurga Allah. Tuan-tuan kena ingat, sebelum tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nak kena bertemu dengan pemilik syurga. Sebelum tuan-tuan masuk syurga, tuan-tuan nak kena dapat kebenaran pemilik syurga dan pencipta syurga. Saya harap tuan-tuan tolong pandai berkomunikasi dan berinteraksi dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita tak boleh masuk syurga dengan sembahyang, tak boleh masuk syurga dengan puasa, habis kenapa Allah minta kita sembahyang dan puasa? Kenapa pula? Tuan-tuan, puasa dan sembahyang ini untuk menunjukkan perhambaan kita kepada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ini tuan-tuan ada isteri, ya, puan-puan ada suami, hari ini tuan-tuan ada harta, tuan-tuan ada benda dan segala apa yang ada hari ini. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan ada apa yang ada hari ini? Okey tak? Kelaju sangat saya ni, okey tak? Saya selalu memang ceramah laju sebab dunia dah dekat nak kiamat. Saya dah pesan banyak kali dah pada tuan-tuan. Ya? Minta maaf tuan-tuan, kenapa kuat sangat suara? Dia orang muda, biasalah tuan-tuan, orang muda ni ilmu tak banyak, dia kena cakap kuat supaya orang tak tidur. Betul tuan-tuan kan? Kalau ulama-ulama datang, ilmu dia tu banyak, dia cakap pelan-pelan pun tak apa sebab ilmu dia banyak, orang tak akan tidur. Saya nak ulang lagi sekali tuan-tuan, hari ni tuan-tuan ada harta, hari ni tuan-tuan ada anak isteri, hari ni tuan-tuan ada jawatan, hari ni tuan-tuan ada apa yang tuan-tuan ada. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak kena tahu sebab tuan-tuan ada. Tuan-tuan ada dulu, baru tuan-tuan boleh cakap pasal syurga neraka. Tuan-tuan ada tu dulu, baru tuan-tuan boleh bercakap soal harta benda. Kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan nak cakap apa? Baik, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang adakan tuan-tuan? Dengan sebab dialah Allah yang cipta tuan-tuan, dialah Allah yang hidupkan tuan-tuan, dialah Allah yang beri segala-galanya kepada tuan-tuan. Dengan sebab itulah tuan-tuan nak buat yang tuan-tuan ada pada hari ini. Adakah tuan-tuan nak berkira dengan Tuhan yang begitu banyak beri sesuatu pada tuan-tuan? Sebab tu saya nak kata, dengan sebab kita ada ni lah nilai yang paling besar sekali. Tuan-tuan nak bayar berapa bayaran dia? Tuan-tuan nak letak berapa nilai pada diri tuan-tuan untuk adanya tuan-tuan datang muka bumi? Kemudian tuan-tuan, dengan sembahyang kita ni, nak bayar kita adakan muka dunia pun tak mampu. Kalau Allah minta, Allah nak cipta kita, Allah minta bayaran di atas penciptaan ini, tuan-tuan nak bayar berapa? Berapa rakaat tuan-tuan nak bayar? Berapa juzuk tuan-tuan nak bayar? Berapa banyak harta tuan-tuan nak ada rumah untuk bayar adanya tuan-tuan datang muka bumi? Tuan-tuan nak bayar berapa? Okey tuan-tuan, saya sebenarnya tak nak serius sangat dalam tazkirah ni. Tazkirah ni dia santai-santai je. Saya tahu saya penat, tuan-tuan pun penat. Allah Ustaz, dah orang penat dia datang tazkirah serius pula, heavy pula. Tak heavy ya? Kau okey ya? Okey, Alhamdulillah. Kau nak berhenti dah sekarang ni? Dia tazkirah tak banyak tuan-tuan. Kalau telah tersentuh hati tuan-tuan, tuan-tuan sedar, saya insaf, tuan-tuan insaf. Hidup saya ni tuan-tuan sekalian, hidup tuan-tuan, kalau Allah noktahkan kita malam ni, habis kita. Baik, kalau Allah noktahkan kita pada malam ni, Allah matikan saya dengan tuan-tuan malam ni, tuan-tuan rasa ke mana kita akan pergi? Sebab tu saya dengan tuan-tuan harapkan satu benda saja, Allah kasihan pada kita, Allah kasihan pada anak isteri kita. Kalau Allah tak kasihan pada kita tuan-tuan, kita nak bawa apa jumpa Allah? Nak bawa 8 rakaat? Nak bawa 20 rakaat? 8 rakaat ni kali 30 baru 240 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, 300 rakaat satu malam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala satu bulan Ramadan ini 60 kali khatam Quran. Itu antara riwayat, ada setengah orang percaya tak kali itu dipenuhi dia, tapi kebanyakan ulama ada cerita begitu. Tuan-tuan nak masuk syurga dengan
Sekali setahun khatam Quran, tuan-tuan nak masuk syurga. Saya dua kaedah saya cakap. Pertama saya cakap laju, yang kedua saya berhenti. Saya nak berhenti. Tuan-tuan jangan bergurau dengan Tuhan. Tuan-tuan jangan cari pasar dengan Tuhan. Tuan-tuan jangan berkira dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkira dengan Allah. Jangan tuan-tuan berkira dengan Allah. Allah tidak pernah berkira dengan kita. Kalau Allah kira setiap nafas kita 10 sen, tuan-tuan nak bayar berapa? Kalau Allah berkira dengan kita setiap kelipan nafas, setiap kelipan mata dia Allah minta 10 sen, tuan-tuan nak bayar berapa daripada dulu sampai sekarang? Kalau Allah berkira dengan tuan-tuan setiap denyutan jantung tuan-tuan, menunjukkan tuan-tuan hidup pada hari ini, Allah minta 20 sen sekali, tuan-tuan nak bayar berapa kepada Allah? Kalau Allah minta rakaat, berapa rakaat tuan-tuan nak kena bayar? Saya nak sebut, bukan apa tuan-tuan, saya nak sebut supaya tuan-tuan jangan kita berkira dengan Allah. Bila mana kita duduk rumah Allah, jangan kita berkira dengan Allah. Bila mana kita berdiri untuk hidup, diri tuan-tuan sembahyang depan Allah, tuan-tuan jangan berkira depan Allah. Nampak tuan-tuan? Baik, saya nak baca balik ni. Tadi mukadimah ni baru mengaji. Boleh tak? Nak berhenti dah ni, tapi ni nak mengaji sikit je. Mukadimah tu panjang biasanya. Supaya saya faham, tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan cukup memahami. Cuma minta kita bertahan sedikit. Moga-moga Allah kasihan dengan kita. Baik, saya nak baca tuan-tuan sekalian dalam surah Al-A'raf 156, 157. Suratul A'raf 156, 157. Tapi saya tak nak baca semua sebab ayat ni panjang sangat. Ya, sebab kalau kita baca semua, mungkin dia akan masa 2 jam lebih gitulah. Nak ke tak nak? Tadi orang dah kata dah nak berkira dengan Allah. Dah mula nak berkira lah tu. Tak adalah tuan-tuan, saya faham. Kita faham, saya yakin kita semua faham. Ada waktu kita tazkirah, ada waktu kita sembahyang, ada waktu kita berhubung dengan Allah, ada waktu kita sesama keluarga, ada waktu. Tapi bulan Ramadan ini kalau boleh waktu sepenuhnya kita dengan Allah. Boleh tuan-tuan? Sebulan Allah minta 30 hari untuk waktu kita dengan Allah. Duduk di rumah Allah, bersama Quran Allah, qiyam dan sujud kepada Allah. Sebelah bulan yang lain kita pergilah apa yang kita nak buat. Kita carilah apa yang kita nak. Waktu tuan-tuan Allah Rabbi di Masjid Ikhwan Mesir, di Haisabiyah, Fadilatul Syekh di Haisabiyah, Madinatul Nasr, Masjid Ikhwan. Tuan-tuan sekalian, satu masjid itu saya sewa kat situ. Permulaan ni dia sembahyang 1 juzuk. 1 juzuk ya, lepas itu tarawih 1 juzuk. Kemudian dia kata balik dulu. InsyaAllah kita akan datang balik pukul 12 malam. 12 malam siapa-siapa nak qiyam, pukul 12 malam kita akan baca 3 juzuk. Saya pergi masjid tu tuan-tuan, sama ramai dengan baca 1 juzuk. Lepas pukul 12 malam balik dulu sekejap, pukul 10 balik. Dia makan minum semua sekali. Pukul 12 sampai apa? Dia bagi iktikaf, dia baca 3 juzuk. Sama ramai. Sebab tu tuan-tuan macam saya di Yaman. Subhanallah. Di Yaman di 120 rakaat. Bukan satu masjid, dia pindah-pindah sebab dia begini. Ada orang tak tidur, tuan-tuan. Orang tak tidur dengan Allah pada waktu Ramadan. Orang berinteraksi sepenuhnya dengan Allah pada waktu Ramadan. Walaupun khilaf ini, tak apalah tuan-tuan, kita hormati sama kita. Tapi ada orang ni, dia pulun subuh-subuh bulan Ramadan sebagai suatu bekalan yang terbaik untuk pertemuan dia dengan Allah, untuk layakkan diri dia di sisi Allah. Wah tuan-tuan ya. Sebab tu saya tanya, sebab tu kan kita kata ya, kalaulah Allah kata syurga ni terhad, tuan-tuan tolong daftar nama cepat-cepat. Syurga ni terhad. Habis dah tuan-tuan, habis dah. Saya dengan tuan-tuan tak ada dah. Ada lagi. Dapat rakaat ada lagi. Habis tuan-tuan. Kalaulah Allah kata syurga ni terhad, tolong daftar awal-awal dengan beberapa kelayakan yang ada, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Habis kat para sahabat Nabi dan para ahli ulama. Habis dah tuan-tuan, tak ada apa daripada saya dengan tuan-tuan. Cuma ada satu tempat lagi. Tak takut nak cerita. Tahu kan? Kena cerita juga. Sebab itulah kadang-kadang ayat ni dia memberi syarat-syarat dapat rahmat. Okey ya? Tapi saya nak ringkas. Dalam sebuah kitab Taharatul Qulub wal Khudu' li Adamil Ghuyub, dia bawa satu pandangan penghuraian daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bila mana dibaca ayat ini, auzubillahi minasyaitanirrajim, saya ringkaskan tuan-tuan, wa rahmati wasi'at kullasyai. Wa rahmati, rahmatku kata Allah, wasi'at kullasyai, luas meliputi segala sesuatu.
Maka Sayyidina Ibn Abbas kata dengan tafsir dia, ayat ini bila mana turun, syaitan kata kalau macam ni lah Allah kata apa? Rahmat aku ni luas meliputi segala sesuatu, aku pun ada gaya nak dapat rahmat. Syaitan pun tuan-tuan sekalian berharap dapat rahmat. Sebab dia ni tuan-tuan sekalian, kalau Allah tak kasihan pada dia, habis dia. Sebab dia kena laknat pada Allah. Maka Allah turun perkara yang kedua, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ayat ni, fasa'aktubuha, tetapi walaupun rahmat aku ni luas meliputi seluruhnya makhluk ini, fasa'aktubuha, aku hanya tetapkan lilladzina, kepada orang-orang yang yattaqun, mereka itu bertakwa. Tapi saya selalu suka sangat saya sebut yattaqun ni, kalau saya silap Fadhil Tashih boleh betulkan. Yattaqun ni dia bukan bawa dalam bentuk kata nama. Yattaqun ini bukan perkataan isim, bukan fi'il, perkataan fi'il. Dan saya nak, tahun lepas saya pernah sebut bab ni, saya ada cantik sikit, saya pernah sebut bab ni. Tahun lepas saya hurai satu benda. Allah minta kita puasa 30 hari, Allah minta kita tadarus 30 juzuk, Allah minta kita qiyam Ramadan 30 hari untuk satu perkataan. Dan perkataan itu adalah perkataan fi'il. Yang mana-mana perkataan dalam Quran yang bermula dengan ruhiyat ataupun huruf ta, perkataan tak ada fi'il, kata perbuatan, kata kerja. Jadi salah seorang yang Allah akan bagi rahmat kepada dia ialah bila mana perangai dia, fi'il dia merubah kepada perangai dan fi'il orang bertakwa. Ya, dia guna fi'il. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan sedang berinteraksi dengan Allah. Tetapi kadang-kadang saya dengan tuan-tuan gagal dalam memahami semasa kita berinteraksi dengan Allah. Bagaimana Allah guna perkataan? Allah guna isim, Allah guna fa'il. Isim tu pula kadang-kadang Allah guna isim fa'il, isim maf'ul. Bukan apa saya sebut ini tuan-tuan, ini beberapa kaedah penting dalam tuan-tuan sedang berinteraksi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Tetapi dalam soal rahmat, soal Ramadan, Allah minta kita ubah perangai. Sebab tu saya yakin buat masa sekarang ni, tuan-tuan sedang melalui perubahan perangai, perubahan sikap, perubahan tingkah laku. Betul tuan-tuan ya? Tuan-tuan sedang berubah sekarang ya? Puan-puan sedang berubah, betul tak? Kau tak berubah-ubah lagi ni 2-3 hari. Betul ya? Berubah. Saya rasa tuan-tuan sekalian, sepanjang saya datang minggu keempat hari Rabu, tak pernah seramai ini. Rupa-rupanya ramai orang surau hijrah. Rupa-rupanya. Tapi ada orang cakap kat saya, ustaz ni orang datang pun dia sini juga, orang tak datang dia sini juga, semua tak kena. Tak ada lah, saya syukur lah tuan-tuan. Jarang jumpa begini ramai. Cuma saya nak tanya satu soalan. Alhamdulillah, syukurnya pada Allah, Allah bagi kita ubah perangai. Apa perangai? Memenuhi rumah-rumah Allah. Sebelum kita memenuhi gedung-gedung jualan, kita penuhi rumah-rumah Allah. Cuma satu aja, fi'il tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Apa makna fi'il mudhari'? Memberi makna sekarang berubah dan sampai seterusnya berubah. Jangan balik perangai lama. Apa makna perangai lama? Meninggalkan rumah-rumah Allah. Maka tuan-tuan kembali dalam keadaan tidak ada perangai takwa. Kembali meninggalkan Al-Quran. Kembali meninggalkan rukuk dan sujud dan pada rakaat-rakaat sunat di malam-malam hari. Tuan-tuan kembali balik macam biasa. Saya harap saya tidak berlaku pada diri saya, pada keluarga saya, pada diri tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan. Tuan-tuan kena kekal selama-lamanya begini. Sampai bila? Sampai kita mati bertemu dengan Allah. Okay. Masa okey lagi ke tuan ya? Saya ringkaskan tuan-tuan. Saya ringkas kuasa 3. Ringkas kuasa 3. Mana ada ceramah ringkas kuasa 3? Betul boleh ya? Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak nak guna masa tuan-tuan. Saya ringkaskan lagi. Itu syarat pertama. Tuan-tuan pastikan perubahan perangai pada diri dan keluarga tuan-tuan untuk layak dapat rahmat Allah. Yang kedua, wa yutuna zakat, orang yang menunaikan zakat. Yang tak payah kita cerita dah tuan-tuan ya. Cukup haul, cukup nisab. Cuma bulan ni ialah satu-satunya bulan yang Allah himpun kefarduan. Dia fardu sembahyang, fardu puasa, fardu zakat. Ini kehebatan bulan ini. Maka tolong jangan lupa. Kemudian walladzina hum bi ayatina yu'minun, orang yang akan dapat rahmat juga ialah fasaktuha tadi. Aku akan tetapkan rahmat ini. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami iaitu Al-Quranul Karim, yu'minun, mereka beriman. Dari sudut mana mereka beriman? Dari sudut praktikal, sudut amali. Allah guna yu'minun ni fi'il juga. Allah tak nak dah tuan-tuan tengok kita cakap kosong. Mana yang cakap kosong? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi cakap kosong. Wa minan nas, ada di antara manusia ni, man, ada orang yaqulu, mereka cakap
Amanna billah, kami telah beriman pada Allah dan kami beriman pada hari akhirat. Tapi di sisi Allah nampak dalam diri dan hati mereka, dalam sistem kehidupan mereka, wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang mukmin. Jangan tuan-tuan. Jadi macam mana saya nak buktikan, tuan-tuan nak buktikan keluarga kita, diri kita nak buktikan secara amali. Makanya orang yang akan dapat rahmat, yang akan kebagian rahmat ialah orang yang secara amali, secara praktikal dia yakin kepada ayat-ayat Allah. Kita rasakan orang banyak kita jumpa lagi baik. Kemudian bila mana turun ayat ni, kata Sayyidina Ibn Abbas, dia kata Yahudi Kristian pun rasa, oh kalau macam ni kita pun dapat juga. Akhir sekali Allah turun perenggan daripada ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Orang yang syarat seterusnya yang akan dapat rahmat Allah ialah alladzina, orang-orang yang yattabi'una secara praktikal, secara amali, pun fi'il mudhari'. Bila sekarang ini tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan hidup dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara praktikal. Sebab tu tuan sekarang ni yang tuan-tuan datang sembahyang ni, apa sunnah yang tuan-tuan buat? Sama ada yang wajib yang sunat secara praktikal. Okey tuan-tuan ya. Baik. Tak ada huraian banyak sangat. Bila mana turun ayat ni, Yahudi dan Kristian sendiri tertolak kerana dia tak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian saya ringkaskan ayat itu lagi tuan-tuan ya. Orang yang akan dapat rahmat falazina amanu bihi, ialah orang-orang yang secara praktikal beriman dengan Nabi. Dia tunjuk sikap. Macam Nabi katalah dalam satu sabda, Nabi mengatakan, iza ra'aita rajul ya'tanul masajid, kalau kamu tengok seorang yang datang berulang-alik ke masjid, falyashhad, Nabi minta supaya kita ni annahu mu'min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu kena bersaksi tuan-tuan sekalian, orang yang berulang-alik masjid rumah dia, orang lelaki khususnya. Itulah praktikal. Praktikal apa? Praktikal membuktikan diri dia beriman kepada Allah. Kalau tuan-tuan tak pernah hidup surah ataupun tuan-tuan bulan Ramadan saja, rumah masjid, lepas Ramadan tuan-tuan tinggalkan, maka di saat Ramadan itu tuan-tuan beriman secara buktinya amali tuan-tuan pada Allah. Lepas tu saya tak tahulah tuan-tuan, harap Allah terima dalam kasihan pada kita. Boleh ya? Kemudian minta apa lagi? Wa azzaru, orang yang akan dapat rahmat Allah ialah orang yang muliakan Nabi. Tuan-tuan sekalian, ada dalam hati dan jiwa tuan-tuan kemuliaan yang tertinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang lebih mulia daripada Nabi. Jangan tuan-tuan buat sesuatu, bercakap sesuatu, tulis sesuatu, bahkan bersetuju dengan sesuatu yang menggambarkan penghinaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita tuan-tuan. Ada satu pandangan ulama mengatakan, siapa yang hina Nabi, syariat tidak ampun dosa dia. Syariat, kalau Allah nak ampun, itu sebab pada Allah. Kenapa syariat tak ampun? Sebab Nabi yang bawa syariat. Kita hina Nabi, hina syariat Islam. Jangan bergurau tuan-tuan. Akhir sekali, wa nasuru, hendaklah kamu bantu Nabi. Siapa nak dapat rahmat, dia kena bantu Nabi. Macam mana bantu Nabi tuan-tuan? Tuan-tuan buat sesuatu untuk Islam. Nabi Muhammad, tuan-tuan sekalian, kita hari ini Islam sebab apa? Sebab Nabi bertubuh lumur bawa Islam. Nabi sanggup berjalan kaki 400 km. Ada hijratul Rasul yang lebih kurang 400 km daripada Mekah ke Madinah. Lebih kurang. Yang tuan-tuan lebih tahu daripada saya, tuan-tuan banyak kali dah pergi. Ya? Mekah Madinah berapa ratus kilo? Kita ingat? Ayat tu lah, banyak lupa. Tak ada tuan-tuan, saya berbual. Nabi jalan kaki tuan-tuan. Kenapa? Kerana Islam. Nabi tidur dalam gua. Siapa tuan-tuan sekalian perjalanan pernah transit dalam gua? Mana ada orang transit dalam gua? Tapi perjalanan Nabi transit dalam gua. Kemudian bulan ni bulan perang Badar Kubra, yang dinamakan Badar Kubra ni juga Yaumul Furqan. Daripada Madinah ke Badar itu berapa kilometer? 100 kilometer lebih tuan-tuan. Nabi jalan kaki dengan para sahabat kerana nak pertahankan Islam. Bila mana sampai kepada saya, kepada tuan-tuan Islam, apa tuan-tuan buat untuk Islam? Maka sebab itulah dikatakan di sini, siapa yang tak bantu Nabi untuk menegakkan Islam, bahkan dia lawan pula Islam, dia hina Islam, jangan harap dia nak dapat kasih belas daripada Allah. Akhir sekali, wattaba'u nuran allazi unzila ma'ah, lah dia ikut cahaya yang diturunkan kepada Nabi. Al-Quran ni tuan-tuan, salah satunya nur. Al-Quran ada saya tulis satu buku 55 nama-nama Quranul Karim. Dia ada 55 nama. Salah satu pandangan ulama, antara salah satu nama An-Nur, Al-Quran An-Nur. Ya. Apa makna cahaya? Tuan-tuan sekalian, kita sekarang berada dalam cahaya. Ni kata-kata pakai cermin mata ni. Saja je ni. Dah, cuba tutup lampu. Nampak tak nampak? Ni yang pakai cermin mata yang sekali dengan saya. Ya. Yang pakai cermin mata ni kalau tutup lampu tak akan nampak. Yang tak pakai lagi tak nampak. Ya ke? Maknanya apa? Maknanya bukan kerana cermin mata. Habis kerana apa? Kerana cahaya. Maknanya cahaya ni salah satu keperluan hidup manusia.
Dan cahaya yang ada ni cahaya untuk dunia. Sedangkan saya dengan tuan-tuan bukan setakat dunia dan akhirat. Cahaya apa tuan-tuan nak guna untuk akhirat? Cahaya Al-Quran. Okeylah tuan-tuan ya. Ya, akhir sekali, 3 kali akhir. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah isim isyarah, al-ismul isyarah. Kadang-kadang orang tanya, ustaz ni dia cakap sedap-sedap ni, orang tu berjaya, orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka. Ingat syurga tu dia punya. Jangan cakap gitu tuan-tuan. Dalam Quran dia ada isim isyarat. Kita mengaji kaedah bahasa Arab. Apa makna ismul isyarah? Kata tunjuk. Maknanya sekarang ni Allah sedang tunjuk. Orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Orang ni tuan-tuan, orang ni Allah sedang tunjuk. Ulaika, mereka itulah. Mereka yang mana? Yang kita sebut tadi, yang syarat-syarat tadi. Hum, mereka lah kata Allah. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Selain itu, tidak ada yang berjaya untuk dapat rahmat Allah. Okey tuan-tuan ya. Sebab tu saya harap lagi sekali, jangan tuan-tuan berkira dengan Allah. Saya cakap dengan Tuan Haji kata, surah ni bukan Ramadan ni. Surah ni, siapa imam tahun ni ustaz? Apa ni Tuan Haji, imam tahun ni? Dia kata Imam Syekh Abdul Rahman Habib itu. Ya, imam kita ni pun hafiz juga tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan dibawa satu anugerah untuk sembahyang dengan imam-imam daripada Arab, Yaman, Mesir. Allah Rabbi tuan-tuan, tuan-tuan sembahyanglah lebih daripada biasa. Ya, kena semacam biasa juga. Macam imam Ustaz Malaysia juga. Sembahyanglah lebih daripada biasa tuan-tuan. Moga-moga Allah nampak kita bersungguh sikit untuk masuk syurga. Betul tuan-tuan ya? Ke tuan-tuan sambil-sambil ni nak masuk syurga ni? Sambil-sambil. Sambil-sambil ya? Tuan-tuan keluar pagi pukul 7, pergi kerja, balik pukul 7, tiap-tiap hari, tahun demi tahun. Tuan-tuan nak apa tu? Tuan-tuan nak sebuah rumah, tuan-tuan nak sebuah kereta. Punya bersungguh tuan-tuan. Pagi-pagi keluar tahun-tahun, berapa puluh tahun? 20 tahun. Tuan-tuan nak dapat berapa? Sebuah rumah. Berapa besar rumah? 20 kali 70, 25 kali 75, 40 kali 80. Tuan-tuan nak bayar berapa yang ni? Berapa tuan-tuan bayar? 40 kali 80, tuan-tuan beli rumah banglo ni. Jutaan tuan-tuan nak kena bayar. 40 kali 80, jutaan tuan-tuan nak kena bayar. Berapa lama tuan-tuan bayar? Kadang-kadang 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun tuan-tuan bayar. Saya nak tanya tuan-tuan, syurga ini berapa luas? 7 tanda langit, 7 tanda bumi. Tuan-tuan nak bayar berapa syurga? Tuan-tuan nak kerja berapa lama nak bayar syurga yang seluas ini? Ini tuan-tuan saya tahu, tuan-tuan ni kawasan gilik, kawasan tuan-tuan dia. Kalau kawasan saya itu pun 20 kali 70, 20 kali 65, ratusan ribu kita nak kena bayar. 20 tahun nak ambil masa untuk sebuah rumah yang itu besar dia. Saya nak tanya lagi sekali tuan-tuan, tuan-tuan nak bayar berapa? Tuan-tuan nak masuk syurga, sedangkan syurga itu luas 7 tanda langit, 7 tanda bumi. Tuan-tuan nak bayar berapa? Dan berapa lama tuan-tuan nak ambil masa nak bayar? Kalau saya tanya rakaat, berapa rakaat tuan-tuan nak sembahyang untuk bayar sebuah syurga? Sebab tu tuan-tuan jangan cuba cari pasal dengan Tuhan. Jangan berkira dengan Tuhan. Tuhan tak pernah berkira dengan kita. Jangan tuan-tuan ya. Okey, setakat itulah insya. Untuk saya tuan-tuan ya, untuk saya. Ya ustaz tu cakap sedap tu, ustaz macam mana? Samalah kita tuan-tuan. Kalau malas, sama malas aja kita ni. Tapi kadang-kadang kita kena insaf. Berapa lama kita nak malas atas muka dunia? Sedangkan dunia satu hari nanti akan hancur, binasa. Allah Rabbi, minta maaf tuan-tuan ya. Saya ambil masa mungkin panjang sikit pada malam ni. Tapi saya minta maaf juga. Saya lepas ni nak gegah satu tempat lagi. Ni bidang terjun ni. Tapi sebenarnya bidang ni orang perempuan. Selalunya ustaz saya kata, saya ni ustaz bomoh terjun. Bomoh terjun. Selalu orang kata bidang terjun. Bidang tu orang perempuan. Tuan-tuan tahu ni saya cakap? Tahu tak? Ada ustaz, saya ni ustaz minta maaf, saya bidang terjun. Mana ada bidang terjun orang lelaki? Bomoh terjun lah. Tak ada lah ya Allah Rabbi. Minta maaf tuan-tuan ya. Lepas ni saya minta izin pada pengurusi, minta izin pada tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Tolong doa pada saya doa pada tuan-tuan. Moga-moga Allah masukkan kita ke syurga. Allah tidak humban kita ke neraka. Termasuklah anak isteri kita dan segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا يا الله فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين.